ayat 32. Ayat 32 Suratul Kahfi, surah 297. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung kisah seterusnya sebagai ibrah dari surah Kahfi ini. Allah SWT datangkan fitnah harta. Fitnah pertama, fitnah agama yang datang daripada pemerintah, penguasa, tekanan sehingga tidak ada jalan untuk beriman, untuk taat pada Allah SWT. Melainkan kena lari, kena sembunyi, seperti mana yang telah dibuat oleh Ashabul Kahfi. Allah SWT muliakan mereka. Allah Ta'ala Allah Ta'ala cerita pada kita kisah mereka, tak ada dalam Quran. Jadi tengok bagaimana Allah SWT bagi bantuan pada dia. Ini bukan fitnah kedua, fitnah harta. Wadrib lahum mathalan, buatlah perumpamaan untuk mereka, untuk orang Mekah, untuk orang yang baca Quran. Tetap perumpamaan dua orang lelaki. Salah seorang Allah Ta'ala bagi tahu, kami bagi pada dia ada dua kebun. Kebun daripada jenis anggur. Dan kebun dia begitu sempurna. Allah Ta'ala bagi tahu dia ada dua kebun anggur. Dan kebun dia tu di wahafafnahuma binakhlin, keliling dia tu pagar dia pokok kurma. Tengah tu tanaman dia ada dua kebun anggur. Dan pagar kebun dia tu Allah Ta'ala bagi tahu dia tanam pokok kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a,
Ada pemisah di antara dua kebun tu. Ada tengah-tengah tu pula zar'a, tanah gandum ke, kalau kita padi ke. Jadi sempurna. Kurma ada, tak, sebagai pagar. Lepas tu zar'a, dia sudut dak gandum ada. Lepas tu bisnah dia anggur tu. Kiltal jannatain, dia Allah Taala bagi tahu kedua-dua kebun pula tak mengeluarkan hasil dengan sempurna. Atat ukulaha, tak mengeluarkan hasil, walam tadrim minhu, tidak berkurang sedikit pun, seperti mana yang diraca. Seperti mana yang diraca. Allah Taala bagi tahu sempurna. Lepas tu pula wa fajjarna khilalahuma nahara, di tengah-tengah tu pula tu ada anak sungai yang mengalir pula. Cukup sempurna. Selain daripada tu akan lahu thaman, dan dia juga mempunyai thamar, tak, aset lain pula, ada hak lain pula, mana hasil daripada sebelum ni pun dia ada simpanan. Faqala li sahibihi, lalu dia berkata pada teman dia, orang mukmin yang ada kebun, dan kebun tu tidak sehebat kebun ni. Wa huwa yuhawiruhu, ketika mana dia sedang bercakap, dia kata ana aktsaru minka malan wa azzu nafara, aku lebih banyak daripada kamu harta dan aku lebih mulia. Tak, lebih mulia, lebih kuat, aku lebih banyak harta dan lebih banyak pengikut, maksudnya aku lebih mulia. Aku lebih mulia. Cakap apa begini ni nak bagi tahu bahawa saya lebih mulia daripada kamu. Sebab apa? Sebab banyak harta dan banyak pengikut, banyak pekerja. Wa dakhala jannatahu, Allah Taala gambar kepada kita. Satu hari dia masuk kebun dia adalah keadaan dia menzalimi. Menzalimi sini dia syirik dengan Allah SWT. Rasa dia lebih baik, rasa hasil daripada usaha dia. Dan dia ucap satu perkataan, ma adunnu an tabidaha fi abadah. Dengan perancangan dia ni, boleh nampak ayat ni kan, dia ada kaitan dengan wala taqulanna li syai'in inni fa'il. Sekali-kali kamu dakwa, segala ni kita buat. Sini ni sama. Allah Taala rakyat ucapan gini. Siapa yang Allah Taala tak kenal, ucapan yang orang sombong. Dia kata aku sangka kebun aku ni tak akan musnah sebab bila-bila, tak akan bangkrut dah. Begitu kemah sekali. Tetapi dia wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah, dia tak percaya tentang kiamat. Aku tidak fikir kiamat ni akan berlaku. Dia kalau berlaku juga, ni kalau berlaku juga. Wala in ruditu ila rabbi, kalau aku kembali, seperti mana kamu doa ya semua, ada akhirat, ada akhirat, ada akhirat kan. Kalau aku kembali kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqara, nescaya aku akan diberi balasan seperti mana sekarang. Seperti mana sekarang ni aku Allah Taala buat kaya, buat senang, maka Tuhan sama juga kebalik lagi. Dia kira bahawa Allah SWT suka pada dia, sayang, kerana dia senang sekarang, kesenangan yang dia miliki. Qala lahu sahibu, maka kata teman dia ketika mana dia buat, akafarta billadhi, adakah kamu kufur dengan zat yang mencipta kamu asalnya daripada tanah, kemudian dia biarkan kamu daripada air mani, kemudian dia yang menyempurnakan kamu jadi seorang lelaki. Tengok kalimah sawa, istawa ni semua, dia mesti ada makna sempurna ya. Dia yang jadikan kamu dengan sempurna. Sawa rajula, sawa kan rajul, jadi satu orang yang sempurna. Adapun aku, kata lelaki mukmin ni, adapun aku, tak, huwallahu rabbi, Allah lah Tuhanku, Allah lah pemelihara, pencipta aku, pemberi rezeki pada aku. Wa la usyriku bi rabbi ahada, dan aku tak ada syirik dengan Tuhanku dengan sesiapa pun, dengan sesiapa pun. Kalulah mu, orang mukmin bagi tahu, kalulah mu, ketika mana kamu masuk kebun kamu kata masya Allah, ini semua ni daripada Allah belaka. La quwwata illa billah, masya Allah illa an yasha Allah, illa Aisyah. Mana nak orang lagu ni. Kalulah kamu bila masuk kebun kamu, tengok kebun kamu ni buah molek, tak, kamu kata masya Allah, ini semua daripada Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah. In tarani ana, ketika mana kamu lihat aku ni sedikit daripada kamu harta dan juga mengikut, tak, kamu tengok kamu lebih banyak daripada. Fa asa rabbi, mudah-mudahan Tuhan aku akan bagi pada aku lebih baik daripada kebun kamu. Tak, dan Allah SWT untuk tarik nikmat, untuk hapuskan kebun kamu ni, Allah Taala boleh datangkan tak musibah daripada langit, husbanan minas sama', ni batu api daripada langit, fatusbiha sa'idan zalaqa, maka jadilah kebun kamu ni tak tinggal gau satu, tak bakar belakang, tak bakar
belakang. Sa'idan zalaqa, jadi debu. Au yusbiha ma'uhu, ataupun Allah SWT boleh jadikan air kamu, kebun kamu tu kering, falan tastati'a lahu talaba, kamu tak akan dapat air untuk sirai kebun-kebun kamu ni. Ringkasnya Allah Taala bagi tu, wa uhita bi thamarihi, lalu kebun dia tu telah dimusnahkan. Jadi Allah Taala bagi tu apa dia? Allah Taala telah musnahkan bi thamarihi. Tengok. Dimusnahkan apa? Bi thamarihi. Bukan kata bi jannatihi. Kemudian bi thamarihi. Mana ketika mana buah nak petik sikit lagi. Baru nak petik lagi ni. Dua kira-kira duk tengah bincang dengan supplier belakang tu. Siapa nak ambil ini, siapa nak ambil ini, buah. Allah bagi tahu, Allah nak binasa. Buah-buah dia, hasil daripada tu dimusnahkan. Baru sebut buah-buah, kebun ni tak mah, musnah belakang lah. Tapi sebut buah ni, pasal hak ni paling nak sekali lah. Bukan masalah kebun, nak tu hasil daripada kebun. Allah Taala bagi tahu. Fa asbaha yuqallibu ma anfaqa fiha. Lalu jadilah dia ni tak boleh nak kecek selok. Dan Allah bagi tahu fa asbaha yuqallib. Jadilah dia ni duduk kamu duduk balik tapak tangan. Allah tak boleh nak kecek ni. Modah habis. Modah habis dah nak nanai dah, upah pekerja ni habis dah, guna belakang dah modah. Untuk nanai ni hasil ni. Tiba-tiba siapa pergi dia mari musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala yang aturkan belakang. Lalu tak payah nak jawab. Kalau orang tanya buat apa, tak payah nak jawab. Buat apa? Sebab dia dah sudah rugi berkenaan apa anfaqa fiha, apa yang dia telah infak untuk hasil kebun tu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana kebun-kebun tu telah musnah belakang. Wa yaqulu ya laitani, maka ketika itu bahawa dia kata dalam musyrik, ya kalaulah aku ni tidak syirik dengan Allah SWT, dengan sesiapa pun. Daripada ketika itu walam takun lahu fi, tidak ada bagi dia mana-mana kumpulan dapat tolong. Dia kata dia tu ramai orang yang boleh bantu dia, tak ada selain daripada Allah. Wa ma kana, dia memang tidak dapat pertolongan. Ketika ini Allah Taala bagi hunalikal walayatu lillahi. Ketika ini al-walayah, kekuasaan, wala sebenar-benarnya milik Allah yang sebenar-benarnya. Wa khairun thawaban wa khairun uqba, dialah sebaik-baik beri balasan, dialah sebaik-baik akhir, pemberi hukuman. Allah nak sebaik-baik. Kemudian ayat seterusnya Allah Taala bagi tahu, kembali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kita, hakikat dunia. Wadrib lahum mathal hayatin, buatlah perumpamaan kepada mereka yang berkenaan dengan hakikat dunia. Dunia ni Allah Taala bagi tahu kama in anzalna, seperti mana air hujan yang kami turunkan daripada langit, lalu bercampur dengan tanah bumi ni. Lalu Allah Taala bagi tahu, sini tak ayat, sini Allah Taala ringkas lagi dalam surah Yunus, kita baca dah hakikat dunia ni seperti mana air hujan turun daripada langit lalu bercampur dengan tanaman ni, maka subuh hijau comel sedap mata manda, menghias belakang. Kemudian fa asbaha hashiman, kemudian musnah lepas tu. Musnah. Tak kira sebab tuai ke sebab apa. Tengok kebun. Itu hakikat dunia. Mana satu tempoh memang dia bagi kesenangan, tapi sementara. Kesenangan yang sementara. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Lalu jadilah kebun tu hashiman tadruhu riyah, musnahan, kering. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu maha berkuasa. Kemudian sekali lagi bagi tahu hakikat dunia, al-mal wal banun, harta dan anak pinak. Kedepankan mal dulu apa? Sebab orang ni mula-mula orang ni disepakati, orang cinta ni banun, ada juga orang tak sih. Tapi al-mal tak ada, orang semua sepakat belakang. Al-mal wal banun, Allah bagi tahu harta dan anak pinak, zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia ni. Allah bagi tahu perhiasan kehidupan dunia yang sementara. Sebenarnya wal baqiyatus salihat, kekal tu apa dia? Yang terbaiknya al baqiyah. Baqiyah ni apa dia? Segala amalan-amalan yang mana kekal. Amalan-amalan yang kekal, yang bagi kebaikan pada kita, dia ada khairatul baqiyat. As-salihat khairun inda rabbika, lebih baik di situ kamu, thawab sebagai balasan, dan wa khairun amala, dan sebaik-baik kalau kamu nak qiyam tahajud, qiyam dapat jaga perintah Allah SWT, dapat taat perintah Allah SWT.
Ini sebaik-baik perkara yang patut kita arahkan fikir kita, tawajuh kita. Kemudian cerita tentang kiamat berlaku. Wa yawma nusayyirul, hari yang mana kami hancurkan gunungan ini. Wa taral arda barizah, dan kamu akan dapati bumi ini barizah. Wa hasyarnahum, dan barizah ni mana sama rata belakang. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan semua manusia. Falam nughadir minhum ahada, masa ketika itu tak ada siapa boleh melarikan diri. Wa uridu ala rabbika safa, dan kesemua mereka ni akan berdiri depan Allah dan ada saf masing-masing. Nabi bagi tahu berapa saf semua ada manusia daripada zaman yang ada sampai hari kiamat? 120 saf. 120 saf. Dalam Muslim, manusia ni duduk akhirat nanti duduk dalam saf. Saf malaikat ada suasana menakutkan depan dengan Allah SWT. 80 Nabi kata masuk Islam. Saf dia. Wa uridu ala rabbika safan, ketika mana manusia ni akan berdiri depan Allah SWT dalam saf. Sebab tu saf ni bukan perkara kecil kan. Kita berlatih dah diri depan Allah Ta'ala ni, semayang-semayang. Ketika itu diuji lagi, semua sujud lagi. Ketika itu orang mana mukmin kan, apabila suruh sujud kan boleh sujud. Orang mana tak pernah sujud, bukan tak pernah sujud, mana tak sujud, tak tunduk pada Allah, tak nak sujud kan, dia suruh ambil pula. Training belakang ni nak dapat Allah ni, bukan senang. Masa tu orang suruh sujud tak boleh sujud. Masa tu tahu dah. Wa uridu ala rabbika laqad ji'tumuna kama khalaqnakum, sesungguhnya kamu pasti akan datang menghadap kami seperti mana kami cipta kamu dulu. Bal za'amtum allam naj'alakum, bahkan kamu dakwa, kamu tak percaya bahawa kamu duk dakwa masa dahulu bahawa tak ada perjumpaan lagu ni. Wadi'al kitab, dan ketika itu buku catatan diberi. Buku catatan diberi pada setiap orang. Fataral mujrimin, maka kamu akan lihat orang mujrimin, kita musyfikin, takut mimma fi, daripada apa buku catatan itu. Dan bila baca yaqulu wa yaquluna ya wailatana, celakalah kita ni, mal hadzal kitab gabar ni, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa, tak tinggal ke satu, tulis belakang kecil ke besar. Sebab tu kena banyak istighfar, sebab tu kena banyak amal-amal kafarah ni. Sebab tu kita berhajat Ramadan ila Ramadan kafarah. Mari bagi tahu. Ini untuk bantu kita. Kafarah ni dosa-dosa kita tak ingat, istighfar. Allah SWT ambil. Sebab tu banyak amal-amal kafarah. Semaya di masjid ke tak, setiap langkah yang ampunkan dosa. Semaya 5 waktu kafarah ma bainahunna. Allahu akbar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua dicatat belakang. Malaikat catat belakang. Wajadu ma amiluha, dan mereka dapati apa yang mereka buat semua hati belakang. Wala yadhimu rabbuka, dan Tuhan kamu tidak buat zalim sedikit pun. Sedih Nabi cerita pada para sahabat ke tak? Ada orang yang mengingat Allah yang buat dosa kan? Allah Ta'ala sebut kan? Ni dia buat juga ni. Ya Allah, ngaku satu. Dan ni orang selamat ni. Ni Aisyah bagi tahu, tanya Nabi tentang hisab yasira. Hisab yasira lagu mana? Hisab yasira Allah Ta'ala tanya, ini dosa yang kamu buat ni? Ya Allah. Hak ni buat? Ya Allah. Hisab yasira, tanya. Dia hambanya ngaku. Kalau tanya, bapa buat lagu ni? Ngaku lalu. Ni tu bahaya. Sebab tu jangan bidah-bidah ni tak bapa. Hak ni hak kita tak buat perintah Allah SWT. Hak ni larangan Allah kita buat, tu bahaya. Sebab tu bidah ni bahaya. Bidah. Sebab tu kita kena jauhi. Sebab mauqif kita ni akan berhadapan dengan Allah SWT. Dan Allah SWT akan tanya setiap amal kita, setiap amal kita. Kita nak buat tu amalan ni, kita sedia dah nak jawab depan Allah SWT. Tak sedia nak jawab depan Allah SWT. Pasti orang. Nabi cerita di antara orang ni lah, Allah Ta'ala tanya hak kecil, hak besar-besar Allah Ta'ala tak tanya. Tak tanya, ni hak membuat ke? Dia kata, ya Allah. Ni membuat, ya Allah. Dia dah takut ni, Allah Ta'ala tanya besar. Allah Ta'ala tanya kecil. Ni ada antara orang selamat, Nabi beritahu kan? Maka bila tanya-tanya, Allah Ta'ala beritahu. Tak. Hak jahat belakang tadi, hak tak malik belakang tu, aku tukar jadi kebaikan belakang. Tak nak, Allah Ta'ala maafkan dia. Dia baik pada, ya Allah, ada lagi. Manusia. Tak Nabi gambar kepada kita. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu suasana hisab yang Nabi SAW cerita pada kita bagaimana satu keadaan orang begitu takut. Dan ini surah ni bagi tahu pada kita, surah Kahfi ni, bawa kita sana akhirat. Kemudian sekali lagi surah Kahfi cerita tentang malaikat dengan Nabi Adam.
malaikat dengan Nabi Adam asal kejadian kita. Ajib cerita ni berkali-kali lah. Wa idh qulna, ingatlah ketika mana kami perintah kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud pada Nabi Adam. Fazajadu, ni Allah nak kenal sujud. Tidak ada takabur, tidak ada sombong, taslim pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Dan ni asal iblis ni dalam surah ni kita tahu asal iblis apa? Kana minal jin. Iblis ni daripada keturunan jin, daripada jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Fa fasaqa an amri rabbih. Dia ni Allah Taala panggil fasik apa? Sebab tak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak taat perintah, fasik ni. Ni fasik. Kalau tahu fasik ni langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak taat pada Allah Subhanahu wa taala fasik. Kemudian Allah kritik kita, apa tattakhiduna, adakah patut kamu nak jadikan dia keturunan dia? Apakah patut kamu wahai manusia nak jadikan iblis dia keturunan dia tu sebagai teman kamu, tukar aku dengan mereka min duni, selain daripada aku, sedangkan wahum lakum adu, sedangkan mereka tu musuh kamu. Bi salil zalimin, tak sungguh buruk bagi orang zalim pertukaran tu. Tengok Allah Taala tawar dia. Ni ayat-ayat begini menyebabkan kita ni untuk bina kasih dan cinta pada Allah SWT, dan kasih akan perintah Allah SWT. Dan Allah Taala beritahu, apa tattakhidun, adakah patut kamu cerita asal-usul kita dulu. Tak. Semua malaikat sujud belakang kecuali iblis, tak asyik sujud. Tiba-tiba Allah beritahu tukar dengan Allah SWT, nak jadikan iblis dan keturunan dia sebagai teman. Tak. Sedangkan mereka tu musuh. Ma asyhadtum, kemudian Allah Taala bagi tahu hakikat iblis ni, hakikat jin ni, tidak ada kekuatan, tidak tahu ilmu ghaib. Ni Allah, ma asyhadtum khalqas sama. Allah kata, aku tak pernah tunjuk kepada mereka, pada jin tu, khalqas, kejadian langit-langit dan bumi. Mereka tak tahu. Wala khalaqan, begitu kejadian mereka sendiri pun mereka tak tahu. Ni jin ni. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina, dan tidak patut pun aku jadikan orang sesat lagu ni sebagai pembantu. Tak ada kaitan. Jin ni jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi bila dia jauh daripada Allah, dia tak boleh buat apa sebenarnya. Dia cukup lemah. Dia satu makhluk yang sudah dilaknat oleh Allah SWT. Dia tidak ada kekuatan. Dia keburukan dan kebaikan Allah yang kuasa. Bukan Allah kuasa kebaikan, iblis kuasai kejahatan. Tak ada. Kita tak ada kefahaman gitu dalam agama kita. Keburukan dan kebaikan semua dalam genggaman Allah yang kontrol. Rabbul falaq min syarri ma khalaq. Daripada dia belakang, okey? Tak. Daripada dia yang kontrol belakang. Adapun iblis jin, sebab tu kita tak perlu takut gapo dah. Tak. Sebab tu orang dia bukan dia ada kuasa gapo. Sebab tu orang yang mana dakwa jin ada gangguan jin, dia tak ada apa. Dia tu jin juga, dia tu setan juga. Dia tak lepas diri juga. Tak. Kalau dia benar-benar jujur dengan Allah SWT, dengan sifat inabah, dia tentulah dia kena buat pengorbanan. Sebagaimana dia dapat dah nikmat sebelum ni, hasil hubungan dia dengan jin ni, mesti dia ada nikmat, dia ada ujian, dia semua benda gitu. Dak nikmat harta, nikmat jawatan, nak berlepas diri dengan benda ni. Satu orang sudah berlaku kesilapan dengan harta dia, dengan jawatan dia ni, dia nak kembali pada Allah SWT, dia kena bersih. Dia mujahadah dia, bukan senang. Nak letak jawatan, dia tahu jawatan boleh dengan cara tipu, dengan cara bukan berhak sebenarnya, dia tak layak sebenarnya. Yang nak lepas tu sama juga. Begitu harta yang boleh dengan cara haram. Bila nak taubat pada Allah, dia boleh taubat. Bukan tak ada pintu taubat tu terbuka. Cuma mujahadah dia tu kena susah. Dia tak boleh buat alasan. Sama ke baik ngaji, dia ada nikmat dia juga. Tak. Dia boleh, bukan tak boleh berlepas diri, boleh berlepas diri. Cuma dia tak sih ya. Dia tak sih. Kalau kejahilan belajar ya. Tak. Dia Allah SWT bagi tahu dah ni hakikat jin. Tak tahu, cukup lemah. Bahkan bila Nabi Sulaiman wafat pun tak tahu kan, dia buat kerja suku sembahyang berapa lama. Nabi Sulaiman mati dah. Allah Taala zahirkan daripada mulut jin sendiri dah. Kalau kita tahu dia nak mati lama, kita tak duduk dalam keadaan lagu ni. Mana tak tahu. Benda yang hampir dengan dia. Mana tak tahu. Tak tahu seperti mana kita. Cuma dia nampak kita tak nampak dia. Ada kejadian yang Allah Taala buat. Tu ya. Wa yauma yakun, kemudian Allah Taala bawa kita pergi sana akhirat sekali lagi. Sekejap lagi bawa sana akhirat, dua ayat. Wa yauma yaquluna du syurakai alladhina za'amtum min duni. Hari yang mana yaqul Allah Taala kata nadu syurakai alladhi, panggil dak sekutu-sekutu aku yang kamu dakwa masa tahniah dulu. Fad'ahum, mereka berseru, falam yastajibu lahum. Mana boleh terima, mana ada berani jawab masa tu. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, Allah Taala telah jadikan di antara mereka tu dengan yang mereka suruh tu halangan.
Wa ra'al mujrimuna an-nar, ketika itu orang mujrim lihat api neraka. Fadhannu, lalu mereka yakinlah mereka ni annahum muwaqi'un, bahawa mereka akan masuk dalam itu. Dan walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak dapat keluar, tak dapat elakkan diri daripada masuk dalam neraka. Kembali tentang Quran kita sambung. Subhanallah.